Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah binti Zainal, A176578. Penyelia saya ialah Dr. Nur Hafizah binti Yusof. Saya merupakan pelajar antropologi dan sosiologi. Tajuk kertas kerja saya ialah keberkesanan pelibatan pelajar dalam konstruksi untuk menangani tingkah laku devian di Universiti Kebangsaan Malaysia. Bagi bahagian pengenalan, seiring dengan perkembangan dunia, tingkah laku devian dalam kalangan remaja semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tingkah laku devian dalam kalangan remaja ini bermaksud tingkah laku yang dianggap berlawanan dengan norma-norma dan tidak bermoral serta tidak dapat diterima oleh masyarakat. Antara tingkah laku devian yang kerap dilakukan oleh remaja ialah aktiviti plagiat, ponting, bertingkah laku biadab, bersikap ganas, membuli dan sebagainya. Tingkah laku negatif ini dianggap bertentangan dengan norma-norma masyarakat dan tidak memoros serta menyimpang. Norma ialah peraturan sosial yang menentukan tingkah laku tersebut diterima atau tidak diterima dalam masyarakat dalam suatu keadaan. Bekas Ketua Polis Negara kita iaitu Tan Sri Abdul Hamid juga menyatakan bahawa beliau melihat kemunculan budaya yang menyimpang ini semakin bertambah dari hari ke hari. Antara salah satu kawalan sosial yang sesuai ialah melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum. Aktiviti kokurikulum memainkan peranan yang penting dalam membentuk jati diri dan integriti dalam kalangan pelajar. Aktiviti kokurikulum juga memainkan peranan yang signifikan dalam membentuk ataupun membentras tingkah laku devian dalam kalangan pelajar. Di Universiti Kebangsaan Malaysia juga terdapat kursus kurikulum berkredit yang telah ditubuhkan. Antaranya ialah Badan Beruniform, Kos Sukarelawan Polis Siswa-Siswi ataupun lebih dikenali sebagai Kos Suksi. Organisasi Kos Suksi ini dapat menangani ataupun menjadi mekanisme kawalan sosial kepada pelajar dalam menghindari daripada tingkah laku devian. Kertas kerja ini juga mempunyai dua objektif, iaitu yang pertama ialah menganalisis faktor-faktor yang mendorong pelajar menyertai konstruksi di UKM. Yang kedua ialah mengenal pasti bagaimana penyertaan konstruksi mampu mencegah tingkah laku devian dalam kalangan pelajar di Universiti Kebangsaan Malaysia. Seterusnya kita akan memasuki bahagian tinjauan literatur. Tinjauan literatur ini terbahagi kepada 3 bahagian. Antara salah satunya adalah bahagian yang pertama ialah co-curriculum dalam tingkah laku devian. Untuk artikel Aubrey E. Siebert, participant in extracurricular activity as a moderator of the relationship between victimization and suicidality. Hasil kajian menunjukkan bahawa hubungan antara pelibatan buli dan kes bunuh diri berubah mengikut tahap pelibatan aktiviti co-curriculum. Pekaji menyatakan bahawa pelibatan yang tinggi dalam aktiviti co-curriculum menunjukkan kecenderungan pelajar untuk bunuh diri adalah di tahap yang rendah. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa sebarang pelibatan akan mendorong kepada kurangnya masalah bunuh diri berbanding dengan pelajar yang tidak menyertai sebarang aktiviti. Artikel kedua pula menegaskan bahawa terdapat beberapa ciri asas aktiviti sukan yang boleh digunakan untuk menangani tingkah laku devian. Antaranya ialah seorang atlet menghadapi kesukaran ataupun cabaran jika mereka dilatih untuk sentiasa berdaya saing dalam menghadapi kekecewaan tersebut. Manusia cenderung untuk melakukan devian apabila mereka berasa kecewa, sedih dan tidak gembira dengan sesuatu. Untuk bahagian yang kedua pula ialah co-curriculum terhadap tahap disiplin. Bagi artikel daripada Nur Riba dan Ahmad Tauhid, dapat disimpulkan terdapat hubungan yang kuat antara kawalan diri dan disiplin pelajar. Semakin kuat kawalan seseorang, maka semakin baik tingkah laku disiplin mereka. Kesan daripada aktiviti kurikulum dapat meningkatkan sasiah disiplin dan mengurangkan kadar tingkah laku devian dalam kalangan pelajar. Untuk artikel kedua pula, ianya menunjukkan terdapat hubungan positif antara aktiviti kurikulum pengakap dengan tahap disiplin pelajar. Disimpulkan bahawa semakin tinggi pelibatan pelajar dalam aktiviti kurikulum, maka disiplin pelajar juga akan turut meningkat. Bahagian yang ketiga pula ialah co-curriculum membentuk kemahiran insaniah. Artikel pertama di bahagian ini menunjukkan bahawa pelibatan pelajar dalam aktiviti co-curriculum di kampus menyumbang kepada peningkatan kemahiran insaniah pelajar. Pengkaji telah menegaskan faktor utama mempengaruhi pelajar dalam menyertai badan uniform adalah untuk membentuk kemahiran insaniah. Bagi artikel kedua pula, hasil kajian menunjukkan pelajar yang menyertai PISPA ini sememangnya mempunyai semangat daya saing apabila mereka tamat pengajian nanti dan mempunyai nilai tambah yang tinggi. Bahagian yang seterusnya adalah metodologi kajian. Kaedah persampilan yang digunakan adalah secara bukan keperan kalian iaitu persampilan bertujuan. Responden juga terdiri daripada mahasiswa UKM yang menyertai badan beruniform konstruksi mengikut sampel size Clichy and Morgan.
Seramai 130 orang responden telah dipilih oleh pengkaji yang terdiri daripada skot junior, skot inter dan skot senior. Kaedah pengumpulan data adalah berbentuk kuantitatif melalui soal sidik yang diedarkan di WhatsApp, Telegram dengan menggunakan Google Form. Soal sidik terbagi kedua bahagian, iaitu bahagian pertama adalah social demografi responden. Bahagian kedua adalah terdiri daripada skala Likert 5 aras. Bagi kaedah memproses dan menganalisis data pula, data kajian adalah dianalisis di dalam aplikasi SPSS. Min dan peratusan dikaji di dalam kajian ini. Bahagian yang seterusnya adalah social demografi responden. Social demografi terdiri daripada jantina, umur, bangsa, fakulti, skot dan tahun pengajian. Pengkaji akan menggunakan skala min dan peratusan dalam menguraikan data. Bagi menunjukkan skala min, pengkaji menggunakan skala daripada Kamaruzaman. Jadual ini menunjukkan skor min bagi kenyataan 6 iaitu untuk membentuk kemahiran kepimpinan dan kenyataan 10 untuk membentuk kerja bersasukan telah mencatatkan skor min yang tertinggi iaitu sebanyak 4.77. Hal ini dapat disokong dengan kajian Helen McGunter yang menyatakan bahawa remaja yang terlibat dalam badan-badan menyusun adalah untuk mengasah bakat kepimpinan dalam diri mereka. Organisasi konstitusi ini merupakan satu platform yang sangat berkesan dalam memupuk semangat berpasukan. Hal ini kerana segala aktiviti di dalam konstitusi adalah dilakukan secara berpasukan dan bukannya secara individu. Bagi kategori min terendah pula ialah sebanyak 3.33 iaitu kenyataan 4 pengaruh daripada keluarga. Pengaruh dari beberapa keluarga yang dimaksudkan di dalam kenyataan ini adalah penglibatan ahli keluarga dalam organisasi PDRN. Dijelaskan di sini bahawa tidak semua pelajar terdiri daripada keluarga yang berlatar belakang PDRN, misalnya ibu bapa atau ahli keluarga menjawat jawatan dalam organisasi PDRN. Oleh itu, faktor yang menyatakan bahawa seseorang menyertai konstruksi adalah disebabkan pengaruh tidak memainkan faktor yang kritikal. Dapat juga saya simpulkan di sini bahawa pelajar yang menyertai konstruksi mempunyai keinginan dalam meningkatkan kemahiran insani mereka berbanding faktor-faktor yang berunsurkan ganjaran dan persekitaran. Jadual sederhana telah menunjukkan objektif kedua iaitu peratusan dan min bagi penyertaan konstruksi mampu mencegah tingkah laku dividen dalam kalangan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Terdapat beberapa skor min yang tinggi dalam jadual di sini. Antara skor min tinggi adalah bagi kenyataan jurulatih dan pegawai konstruksi selalu berpesan agak amanah, menepati masa dan sebagainya dalam menjalankan tugas dalam kehidupan seharian yang telah mencatat sebanyak 4.97. Min kedua tertinggi pula ialah 4.95 iaitu jurulatih pegawai konstruksi mengambil berat soal akhlak, tingkah laku saya serta rakan-rakan yang lain. Kenyataan kedua ini menunjukkan bahawa wujudnya hubungan sosial yang baik antara tenaga pengajar dan pelatih konstruksi. Bahagian ini juga boleh dibincangkan dengan menggunakan teori kawalan sosial. Antara elemen yang berkait dengan kenyataan yang dinyatakan adalah elemen keterikatan. Keterikatan menunjukkan hubungan secara psikologi dan emosi di antara seseorang individu dengan orang yang dianggap rapat dan penting dalam kehidupannya. Amalan salimisasi antara jurulatih dan pelatih melahirkan satu hubungan sosial yang baik. Hal ini secara langsung telah mewujudkan satu kerjaan antara tenaga pengajar dan pelatih. Selain itu, min ketiga tertinggi pula ialah kenyataan konstruksi menerapkan nilai, bakat, peranan, kepimpinan dan sosial melalui aktiviti organisasi, kamp, seminar dan sebagainya yang mencatat sebanyak 4.92. Hasil skor min menunjukkan majoriti setuju bahawa aktiviti dalam konstruksi memberikan kesan positif kepada mereka. Antara kesan positif tersebut ialah semangat kerjasama, gaya kepimpinan, kemahiran insaniah dan sebagainya. Pelibatan pelatih konstruksi dan aktiviti memainkan peranan yang penting dalam memastikan mereka tidak terjebak dalam tingkah laku dividen. Bagi kenyataan konstruksi menitik beratkan elemen keagamaan dengan mengadakan bacaan Yasin dan surat sunat secara bulanan, dicatatkan sebanyak 4.85. Skor min ini berada di tahap sangat tinggi menunjukkan bahawa konstruksi juga menganjurkan program yang berunsurkan keagamaan seiring dengan penegakan aktiviti yang lain. Program yang diambil adalah bacaan Yasin, solat sunat bulanan, tazkirah, roh maghrib dan sebagainya. Penekanan aspek agama adalah disebabkan salah satu elemen dalam teori kawalan sosial adalah kepercayaan. Kepercayaan dikaitkan dengan nilai-nilai kepercayaan yang dipegang oleh seseorang individu. Jika seseorang pegang teguh dengan ajaran agamanya, pasti aktiviti negatif dapat dihindari. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kajian ini dapat memberikan pendedahan dan kesedaran kepada ibu bapa tentang kepentingan menyertai aktiviti co-curriculum. Ibu bapa merupakan ejen sosialisasi yang paling rapat dengan pelajar dan mampu mempengaruhi serta memberi impak yang besar dalam kehidupan mereka. Kerjasama daripada pelbagai pihak di Malaysia sangat memainkan peranan yang penting dalam memberikan tingkah laku dividen dalam kalangan remaja. Hal ini kerana remaja merupakan permata negara dan bakal pemimpin dalam menerujui pembangunan di Malaysia. Oleh itu, tindakan yang efektif harus diambil dengan segera agar remaja yang terlibat dalam masyarakat sosial ini dapat diubah sebelum menjadi barah dalam masyarakat.